Hai pelajar, saya Cikgu Kartik daripada Unit Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak. Hari ini kita akan bincang satu bahagian penting berkaitan dengan tajuk pengajian perniagaan, iaitu komunikasi di bawah subtopik kemahiran berunding. Okey. Sebelum ni kita ada bincang 3 bahagian penting. Yang pertama ialah berkaitan dengan prinsip-prinsip berunding. Okey, antaranya adalah jana pelbagai, pilihan, asingkan, manusia daripada masalah. Okey, dan kita juga ada bincang tentang beberapa elemen rundingan, contohnya maklumat, kuasa, personality dan sebagainya. Bahagian ketiga kita ada bincang tentang tahap perundingan, contohnya intrapersonal, interpersonal dan sebagainya. Anda kamu ingat ya? Okey, so hari ini kita akan bincang tentang beberapa taktik perundingan yang boleh digunakan. Okey, so dalam sukatan pelajaran ada 7 taktik perundingan yang boleh digunakan. Antaranya adalah good guy, bad guy, nibbling, trial balloon, red herring, outrageous, apparent withdrawal dan juga limited authority. Okey. Alright. Yang pertama, good guy, bad guy. Okey, di sini ada 2 watak yang berbeza. Okey, watak yang pertama ialah good guy. Dia menunjukkan perwatakan yang baik, lemah lembut, bertolak ansur dan sebagainya. Okey. Manakala yang bad guy ni, dia menunjukkan watak yang agresif. Okey, mendesak, tegas dan juga tidak bertolak ansur. Okey. So masa rundingan ni mungkin dua pihak ni menggunakan watak yang berbeza. Okey, kalau diperhatikan seorang wakil syarikat pengeluaran perabot meninggikan suara dan bersifat agresif, manakala seorang lagi wakil rundingan ni guna kaedah lembut dan diplomasi semasa rundingan dengan pembekal kayu. Tujuannya adalah untuk memperdayakan pembekal kayu mereka akur dengan cadangan yang dikemukakan oleh wakil syarikat pengeluaran perabot. Okey. Okey, yang kedua, nibbling. Nibbling ni maksudnya pihak yang berunding ni beri tekanan kepada satu lagi pihak untuk memenuhi permintaan atau syarat lain. Dia bukan permintaan asal tapi merupakan syarat tambahan atau permintaan tambahan yang kecil. Okey. Syarikat asusan telah menerima kontrak pemasangan sistem komputer baru di Melati Bank Cawangan, Kelawati. Semasa kontrak dimeterai, pihak pengurusan bank meminta syarikat asusan memasang 2 set CCTV secara percuma. 2 set CCTV ini merupakan permintaan tambahan, bukan syarat utama. Syarat utama ialah berkaitan dengan pemasangan sistem komputer baru. Jadi mereka minta perkara tambahan sebelum mereka tanda tangani kontrak tersebut. Jadi syarikat asusan terpaksa akur atau terima dengan syarat tambahan ini. Itu dikenali sebagai nibbling. Okey, trial balloon. Trial balloon ni dianggap sebagai satu cadangan terakhir untuk menyelesaikan isu yang dirundingkan. Okey, so satu pihak ni mungkin beri satu cadangan. Cadangan tu dianggap sebagai perkara yang boleh menyelesaikan perkara yang dirundingkan. Okey. Dan tujuannya adalah untuk melihat reaksi pihak lawan, sama ada mereka terima atau tidak tawaran tersebut. Okey. Contoh, seorang pengurus syarikat pembinaan beri cadangan pemberian sagu hati RM25,000 sebagai jalan penyelesaian dalam rundingan dengan sekumpulan mangsa tanah runtuh. Jadi yang RM25,000 ni dianggap sebagai trial balloon. So pihak yang berunding ni mungkin terima saja apa yang ditawarkan oleh syarikat pembinaan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan isu yang dirundingkan. Okey. Okey, red herring ni untuk mengalihkan perhatian pihak yang berunding. So satu pihak ni mungkin gunakan kaedah ni untuk mengalihkan perhatian kepada isu yang kurang penting atau isu sampingan. Okey. Contohnya bila mereka berunding tentang isu tanah runtuh disebabkan oleh projek pembinaan, isu utama ialah berkaitan dengan tanah runtuh. Tapi mungkin pihak pembinaan ni berbincang tentang perkara lain. Contohnya seperti mereka mengambil masa yang lama untuk mendapatkan lesen untuk membina rumah, ataupun mereka beri alasan kerajaan telah meluluskan projek tersebut, supaya mereka pihak yang lawan ni mereka akan tumpu pada isu sampingan, bukan isu utama yang sedang dibincangkan. Okey. Tengok contoh ni, seorang jurujual kereta memberitahu bakal pelanggan, jika anda tidak beli kereta ni, anda tidak peduli tentang keselamatan ahli keluarga anda. Okey. Bakal pelanggan ni, mereka risau tentang harga.
kereta. Tapi jurujual ni dia cuba mengalihkan perhatian bakal pelanggan pada isu sampingan, iaitu berkaitan dengan keselamatan. Okey. So kalau bakal pelanggan ni terpedaya, mungkin mereka berjaya, jurujual ni berjaya untuk menjual kereta kepada bakal pelanggan tersebut. Okey. Tengok contoh ni. Kanak-kanak ni dia kata dia nak beli patung comel. Okey, tapi mak dia cuba mengalihkan perhatian kanak-kanak ni. Dia kata, "Jom balik rumah sayang, mak dah sediakan makanan kegemaran awak." Okey, tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian kanak-kanak ni. Okey, dikenali sebagai red herring. Okey. Outrageous. Outrageous ni satu pihak yang berunding menggunakan tingkah laku keterlaluan. Keterlaluan ni maksudnya dia mungkin gunakan kaedah agresif. Okey, menunjukkan sifat marah. Okey. Tujuannya adalah untuk memaksa pihak lawan terima suatu ketetapan yang telah ditetapkan dalam perundingan. Okey. So dengan menggunakan tingkah laku keterlaluan ni, satu lagi pihak terpaksa akur ataupun terima ketetapan yang telah dibuat oleh satu lagi pihak. Okey. Contoh, pihak pembekal kayu menggunakan nada marah dan memberi amaran akan memberhentikan bekalan kayu dengan serta-merta jika cadangannya tidak diterima oleh pengurus belian syarikat pengeluaran perabot. Okey. So pembekal kayu ni dia menggunakan kaedah outrageous. Okey. Seolah-olah macam pengurus pembelian ni tak ada pilihan lain. Terpaksa akur dengan apa yang ditetapkan oleh pembekal kayu. Okey. Okey, apparent withdrawal. Apparent withdrawal ni, satu pihak yang berunding ni menunjukkan sikap berpura-pura menarik diri. Seolah-olah macam dia tak minat untuk teruskan perundingan. Okey. Bila wujud keadaan ni, satu lagi pihak terpaksa akur saja dengan keputusan yang telah dibuat. Okey. Seorang wakil majikan menunjukkan minat yang kurang semasa rundingan dengan Kesatuan Sekerja tentang insentif kewangan. Okey. So sifat kurang minat ni dianggap sebagai apparent withdrawal. So Kesatuan Sekerja terpaksa terima dengan apa yang telah dikemukakan oleh wakil majikan. Kalau tidak, mungkin rundingan tidak diteruskan. Okey. Itu satu kaedah taktik yang digunakan oleh wakil majikan untuk memaksa Kesatuan Sekerja ini terima apa yang telah dikemukakan. Okey. Limited authority. Okey, ini bermaksud satu pihak yang berunding ni dia dengan pura-pura menyatakan bahawa dia tak ada kuasa untuk buat keputusan. Okey, atau dia tak boleh terima secara rundingan sebab dia terpaksa merujuk pada pihak yang lebih tinggi. Okey, walaupun dia ada kuasa, tapi masa rundingan dia menyatakan seolah-olah dia tak ada kuasa, terpaksa merujuk pada pihak atasan. Okey. Contohnya, seorang pengurus belian syarikat pengeluaran perabot beritahu pembekal kayu yang dia perlu merujuk pada pihak pengurusan atasan sebelum buat keputusan. Okey. Dia memang ada kuasa, tapi dia beritahu satu lagi pihak yang berunding dia tak ada kuasa. Jadi satu lagi pihak ni terpaksa terima saja apa yang dikemukakan oleh pengurus belian. Okey. So yang tujuh ni dikenali sebagai taktik berunding. Kalau kamu tengok contoh soalan, di sini cikgu nak tunjukkan 3 contoh soalan. Soalan pertama, nyatakan 5 strategi berunding, kamu diberi 5 markah. Okey, oleh kerana soalan ni kata nyatakan, kamu tak perlu bagi apa-apa uraian. Just sebut saja 5 taktik, kamu dapat 5 markah. Okey. Soalan yang kedua, uraikan 3 strategi berunding. Okey, di sini kamu kena bagi satu fakta dengan satu uraian. Jadi ini untuk uraikan 3 strategi berunding. Jenis yang ketiga, jelaskan 2 strategi berunding. Okey, di sini satu fakta, satu uraian dan satu contoh. Okey, sebab soalan ni kata jelaskan, kamu kena bagi contoh. Okey. Jadi cikgu harapkan apa yang cikgu dah sampaikan hari ini bantu kamu untuk memahami tajuk berkaitan dengan taktik berunding. Kita jumpa lagi. Terima kasih.